Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk semua murid di Malaysia. Bersama saya, Cikgu Farina di Braineck.my. Apa khabar semua pada hari ini? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat ya. Okey murid-murid, pada video kali ini kita akan meneruskan lagi perbincangan jawapan untuk soalan-soalan yang telah cikgu sediakan. Jom ikut cikgu. Mari kita lihat soalan yang pertama. Jadual menunjukkan kadar cukai jalan kereta persendirian di Semenanjung Malaysia. Syazwan memiliki 2 buah kereta di Kedah dengan kapasiti enjin masing-masing ialah sebanyak 1,500 cc dan 1,751 cc. Hitung cukai jalan bagi kedua-dua keretanya. Mari kita lihat langkah penyelesaian yang telah disediakan. Yang pertama, untuk cukai jalan bagi kereta sebanyak 1,500 cc, kita boleh terus ambil daripada jadual iaitu baris keempat, kapasiti enjin antara 1,401 cc sehingga 1,600 cc. Cukai jalan bagi kereta 1,500 cc adalah sebanyak RM90. Seterusnya, cukai jalan bagi kereta 1,751 cc. Kita akan rujuk pada jadual. Baris yang kelima iaitu kapasiti enjin antara 1,601 cc sehingga 1,800 cc. Kadar asas untuk 1,600 cc yang pertama dikenakan sebanyak RM200. Kemudian untuk kadar progresif, untuk cc yang melebihi 1,600 cc akan didarabkan dengan 40 sen. Maka kita akan ambil nilai 1751 cc, tolakkan dengan 1600 cc, kemudian kita darabkan dengan 40 sen, yang mana kita akan dapat kadar progresif sebanyak RM60 dan 40 sen. Maka jumlah cukai jalan bagi kereta 1750 cc, kita akan ambil nilai kadar asas iaitu RM200 ditambahkan dengan kadar progresif sebanyak RM60 dan 40 sen, maka cukai jalan bagi kereta 1751 cc adalah sebanyak RM260 dan 40 sen. Seterusnya, kita boleh terus kira jumlah cukai jalan yang perlu dibayar, iaitu kita ambil nilai cukai jalan bagi kereta 1500 cc tambahkan dengan cukai jalan bagi kereta 1751 cc, iaitu RM260 dan 40 sen ditambahkan dengan RM90 dan akhirnya jumlah cukai jalan yang perlu dibayar adalah sebanyak RM350 dan 40 sen. Selesai. Mari kita lihat soalan yang kedua. Jadual menunjukkan kadar cukai jalan motosikal di Sabah dan Sarawak. Encik Kumar mempunyai sebuah motosikal dengan kapasiti enjin 210 cc. Isteri Encik Kumar pula mempunyai sebuah motosikal dengan kapasiti enjin 170 cc. Hitung jumlah cukai untuk kedua-dua motosikal itu. Mari kita lihat langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita akan kira dulu cukai jalan bagi motosikal 210 cc. Kita boleh terus ambil daripada jadual iaitu dalam baris yang kedua, kapasiti enjin antara 201 cc sehingga 250 cc. Maka cukai jalan bagi motosikal 210 cc adalah sebanyak RM12. Seterusnya, cukai jalan bagi motosikal 170 cc. Juga boleh terus ambil daripada jadual. Baris yang pertama iaitu kapasiti enjin antara 151 cc sehingga 200 cc. Maka cukai jalan bagi motosikal 170 cc adalah sebanyak RM9. Maka jumlah cukai jalan yang perlu dibayar, kita akan ambil nilai cukai jalan bagi motosikal 210 cc iaitu RM12 tambahkan dengan cukai jalan bagi motosikal 170 cc iaitu RM9 dan akhirnya jumlah cukai jalan yang perlu dibayar adalah sebanyak RM21. Selesai. Mari kita lihat soalan yang seterusnya. Encik Asri bekerja di sebuah pejabat kerajaan dan menerima gaji sebanyak RM5,500 sebulan.
Isteri Encik Asri pula merupakan seorang suri rumah dan mempunyai seorang anak berumur 23 tahun yang menuntut di UKM. Jadual menunjukkan pengecualian dan pelepasan cukainya. Yang pertama, individu sebanyak RM9,000, ibu dan bapa sebanyak RM4,800, gaya hidup sebanyak RM2,350, isteri sebanyak RM4,200, anak sebanyak RM3,600, insurans hayat dan KWSP sebanyak RM5,000 dan RM20. Encik Asri telah membayar zakat sebanyak RM800 dan menderma sebanyak RM500 kepada Badan Kebajikan yang berdaftar. Soalannya adalah A. Hitung pendapatan bercukai Encik Asri. B. Hitung jumlah rebit cukai yang layak diterima oleh Encik Asri. Dan C. Hitung cukai pendapatan Encik Asri bagi tasiran tahun 2020. Mari kita lihat langkah penyelesaiannya. Untuk mengira pendapatan bercukai, kita akan guna kaedah jumlah pendapatan tahunan, tolak pengecualian cukai, tolak pelepasan cukai. Yang pertama, kita kira dulu jumlah pendapatan tahunan, iaitu RM5,500 darabkan dengan 12 bulan, maka kita akan ada jumlah pendapatan tahunan sebanyak RM66,000. Pengecualian cukai yang dapat diperolehi melalui derma kepada Badan Kebajikan sebanyak RM500. Seterusnya, pelepasan cukai yang layak dituntut, iaitu untuk individu sebanyak RM9,000 tambahkan dengan nilai ibu bapa yang mempunyai had RM3,000 tambahkan dengan gaya hidup sebanyak RM2,350, isteri sebanyak RM4,000, anak sebanyak RM3,600 dan tambahkan dengan insurans hayat dan KWSP sebanyak RM5,020. Maka pelepasan cukai yang layak dimohon adalah sebanyak RM26,970. Maka pendapatan bercukai untuk Encik Asri adalah, kita ambil nilai pendapatan tahunan sebanyak RM66,000, tolakkan dengan pengecualian cukai sebanyak RM500 dan tolakkan dengan pelepasan cukai sebanyak RM26,970. Maka pendapatan bercukai untuk Encik Asri adalah RM38,530. Seterusnya, untuk soalan B, rebit cukai yang layak diterima oleh Encik Asri adalah sebanyak RM800, iaitu bayaran zakat yang telah dibuat oleh Encik Asri. Kemudian, untuk soalan C, untuk mengira cukai pendapatan Encik Asri bagi taksiran tahun 2020, kita perlu rujuk jadual kadar cukai pendapatan individu bagi taksiran 2020. Pendapatan bercukai Encik Asri terletak pada banjaran yang berikut, iaitu pada baris yang keempat antara RM35,001 sehingga RM80,000. Berdasarkan jadual, cukai bagi RM35,000 yang pertama akan dikenakan sebanyak RM600. Kemudian, cukai atas baki yang berikutnya, kita akan ambil nilai RM38,530, tolakkan dengan RM35,000 dan didarabkan dengan 8%, maka kita akan dapat cukai atas baki sebanyak RM282,40. Manakala rebit yang layak, iaitu zakat sebanyak RM800, maka cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Asri, kita akan ambil nilai RM600 tambahkan dengan cukai atas baki sebanyak RM282,40, tolakkan dengan rebit sebanyak RM800 dan akhirnya cukai yang perlu dibayar adalah sebanyak RM82,40. Selesai. Okey murid-murid, cikgu harap murid-murid dapat menjawab topik percukaian ini dengan mudah ya. Seperti biasa, pesanan tulis ikhlas daripada cikgu, jangan lupa buat latihan tau. Dan ingatlah, apa yang anda lakukan pada setiap hari menentukan sama ada anda berjaya atau tidak mencapai matlamat anda. Sekian, saya Cikgu Farina dari Brainnet.my. Moga kita berjumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.